Kisah gadis di dalam telur. Dahulu kala, hiduplah seorang wanita penenun kain, tinggal sendirian di sebuah kampung. Pada suatu hari, beliau berjalan di hutan dan menemui sebiji telur yang sangat besar. Ya Allah, telur apakah ini? Dan mengapa begitu besar? Beliau melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apa-apa yang lain. Aku akan membawanya pulang dan menyimpannya dengan baik. Jika dibiarkan di sini, pasti akan pecah. Beliau membawa telur itu pulang ke rumahnya. Aku akan meletakkanmu di sini. Ia lebih selamat daripada ditinggalkan di hutan. Beberapa hari kemudian, beliau melihat telur itu semula. Telur itu mula retak, dan di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan. Oh, ada seorang bayi di dalam telur ini? Sungguh tidak dapat dipercaya. Aku sedekat Pak membesarkan anak ini seperti anak kandungku sendiri. Bertahun-tahun berlalu, anak perempuannya pun membesar. Dia dinamakan Verina. Ibunya tidak pernah menyembunyikan hakikat bahwa dia telah lahir daripada sebuah telur. Ibu, saya sudah pulang dari menjual kain. Baiklah anakku, masuklah dan berehatlah. Ya, Ibu. Di kampung yang sama, terdapat seorang lelaki bernama Erik. Dia sering membeli kain daripada ibu Verina untuk dijual semula. Verina, Mengapa engkau mengejutkan aku begitu? Hampir saja aku terkejut besar. jangan takut. Aku hanya bergurau sahaja. Kemana engkau hendak pergi, Verina? Aku hendak pulang. Jangan berjalan terlalu laju. Tunggu aku. Aku tidak mampu mengejar. Sama ada engkau mampu mengejar atau tidak itu urusanmu. Ia tidak kaitan denganku. Tolong berhenti sebentar dan berbicara denganku. Aku penat mengejarmu sambil bercakap. Kusut berhenti. Gak ada yang hendak datang karena Dakkah engkau marah kerana aku mengejutkanmu? Jika demikian, aku mohon maaf dengan tulus. aku tidak marah. Aku hanya tergesa-gesa ingin pulang. Lalu mengapa engkau mengikutiku? Aku hendak mengambil kain daripada ibumu, seperti biasa. Janganlah engkau memperlakukanku seperti orang asing. Engkau tahu betapa aku menyayangimu, Verina. Seperti yang sudah aku katakan, jika engkau mahu aku menyayangimu, engkau mesti terlebih dahulu mengetahui rahasia masa laluku sebelum aku dapat mencintaimu. Adakah itu kisah tentang engkau lahir daripada telur? Yap, itu benar. Tetapi itu sudah begitu lama berlaku. Aku tidak tahu dari mana harus aku mulakan pencarian. Maka aku belum dapat bersetuju untuk menyayangimu. Baiklah, aku akan berusaha menyelidiki masa lalumu, Verina. Mereka tiba di rumah Verina. Ibu, saya sudah pulang. Oh, dan Erik pun datang bersama? Aku datang untuk membeli kain daripada ibu, lalu kebetulan bertemu Verina di jalan. Maka aku menemaninya ke sini. Tunggu di sini. Aku akan ambilkan kain untukmu. Ya, Wibi, silakan. Erik menjeling sekeliling dan terlihat beberapa kepingan kulit telur. Itu adalah kulit telur yang disimpan oleh ibu Verina sejak bertahun-tahun. Dia juga terlihat sehelai kain. Tanda pada kain ini kelihatan biasa bagiku. Kain siapakah ini? Oh, itu kain milik ibuku. Beliau menyimpannya sejak menemui telur itu. Tanda pada kain ini kelihatan biasa bagiku. Yang menyerupai apa? Aku tidak pasti. Jika aku mengetahui dengan jelas, aku akan datang memberitahumu, Verina. Kerana aku rasa aku sudah meneka sebahagian sejarahmu. Benarkah? Tetapi aku rasa aku belum boleh mempercayaimu. Karena aku bergantung padamu sekian lama, namun engkau masih belum tahu apa-apa. Tetapi kali ini, aku tidak akan mengecewakanmu, Verina. Tunggu dan lihatlah. Aku berharap ia akan seperti yang engkau katakan. Erik pergi ke tempat yang dia syaki. Inilah tempatnya. Tanda pada kain itu sepadan tepat dengan tanda pada pagar rumah ini. Rumah ini dimiliki oleh seorang saudagar. Siapakah sebenarnya dia? Erik kembali untuk memberitahu Verina. Verina, adakah engkau mahu mendengar kabar gembira dariku? Apakah kabar gembira itu? Aku telah mengetahui maksud tanda itu. Ia sama dengan tanda pada rumah seorang saudagar. Dan apakah kaitan rumah saudagar itu dengan diriku? Aku masih belum tahu, tetapi aku akan pergi ke sana untuk mencari kebenaran. Bagaimana engkau akan melakukannya? Tunggu sahaja dan nantikanlah kabar gembira. Mengetahui bahwa saudagar itu berdagang segala jenis barang, Erik membawa kainnya untuk dijual kepada saudagar itu. Urusan apakah yang membawa engkau ke sini? Aku datang untuk berdagang barang dengan tuanmu. Kalau begitu, tunggulah sebentar sementara aku maklumkan kepada tuanku. Baiklah, seperti yang engkau katakan. Tidak lama lagi aku akan mengetahui kebenaran. Tuan, ada seorang pemuda yang ingin berdagang dengan tuan. Adakah dia baru saja datang untuk berdagang dengan kita? Ya, benar tuan. Ikut arahan aku, dan kita akan dapatkan barangnya tanpa bersusah payah. Hahaha. Sila tinggalkan pedati di hadapan gudang itu dan ikut aku. Baik, aku faham.
Engkau mahu berdagang barang dengan kami? Ya, benar. Aku mempunyai banyak kain untuk berdagang dengan Tuan. Baiklah, kami akan membelinya semua darimu. Tetapi hamba dan saudagar itu menyimpan niat jahat terhadap Erik. Tamatlah riwayatmu sekarang. Hamba itu mengejutkan kuda Erik, menyebabkan ia melanggar dan menumbangkan pelita, lalu membakar barang-barang di gudang. Tiada barang berharga di gudang ini. Oh tidak, itu kudaku. Apa yang telah berlaku? Tuan, gudang kita telah terbakar. Apa? Ini benar-benar malang. Mereka semua berlari keluar. Aduh, semua barang di gudang kita telah musnah. Tuan, semua barang sudah hilang. Benar. Tetapi mengapa gudang itu terbakar? Kudanya yang terkejut menumbangkan pelita, lalu menyebabkan gudang terbakar. Apa? Disebabkan kudaku. Ya, benar. Puncanya ialah kudamu. Barang-barang yang kita peroleh dengan susah payah, semuanya telah musnah, tidak tinggal apa-apa. Oleh itu engkau mesti menyerahkan semua barangmu kepada kami, dan engkau juga mesti berkhidmat untuk menebusnya. Tidak ya Tuan, haiwan itu tidak tahu apa-apa. Tetapi haiwan itu milikmu, maka engkau mesti bertanggung jawab atas perkara ini. Tolonglah Tuan, kasihanilah aku. Tidak, engkau yang menyebabkan masalah ini, maka engkau mesti bertanggung jawab. Erik merayu dengan sia-sia. Saudagar itu tidak mahu memaafkannya, memaksa dia menyerahkan semua barangnya dan berkhidmat kepadanya. Bisnisnya ini sampai kepada Ibu Verina. Ini sangat buruk anakku. Aku ada sesuatu untuk diberitahu kepadamu. Apa itu, Ibu? Ibu kelihatan sangat risau. Erik telah dirampas barang-barangnya dan dipaksa berkhidmat kepada seorang saudagar karena kudanya merosakkan harta benda saudagar itu. Bagaimana perkara sebegitu boleh menimpa dia? Kita mesti mencari jalan untuk menolongnya. Verina berpikir sejenak. Aku akan coba berbicara dengannya dahulu. Verina menyiapkan barang dagangannya dan memuatkannya ke atas pedati kuda. Dia pun berangkat menuju rumah saudagar itu. Dalam perjalanannya, Verina melihat seekor angsa terperangkap di pagar. Tidak mampu melepaskan diri. Tolonglah aku. Oh, angsa, mengapa engkau di sini? Aku akan menolongmu. Verina melepaskan angsa itu. Terima kasih kerana menolong aku keluar dari pagar ini. Walau bagaimanapun aku berusaha, aku tidak mampu melepaskan diri. Muncullah engkau datang. Dan mengapa engkau terperangkap di sini? Aku sedang dikejar oleh orang dari rumah saudagar di hadapan itu. Aku melarikan diri lalu terperangkap di pagar ini. Oh, mereka benar-benar kejam. Dan kemanakah engkau hendak membawa barang daganganmu? Aku hendak membawanya ke rumah saudagar itu. Jangan pergi ke sana, engkau akan mendapat masalah. Mengapa angsa? Kerana aku telah lama mengikuti saudagar itu bertahun-tahun. Mereka adalah penipu yang menindas setiap orang yang berdagang dengan mereka. Baru-baru ini seorang lelaki dipaksa menyerahkan semua barangnya tanpa menerima bayaran, malah dijadikan hamba mereka. Tetapi kali ini aku datang untuk menyelamatkan lelaki itu daripada saudagar tersebut. Jika engkau pergi tanpa persediaan, engkau akan menjadi mangsa tipu daya saudagar itu kerana aku telah lama memerhatikannya. Maka apa yang harus aku lakukan? Jika tak saudagar itu menipu kita, kita akan menipunya semula. Jika engkau ikut arahanku, aku jamin kita akan berjaya menewaskannya. Benarkah? Aku akan menurutimu. Verina bersetuju dan bersama angsa itu, dia masuk ke rumah saudagar. Salam sejahtera, Tuan. Urusan apakah yang membawa engkau ke sini? Aku datang untuk berdagang barang dengan tuanmu. Sila tunggu di sini sementara aku maklumkan kepada tuanku. Ya, silakan. Angsa B, adakah engkau sudah bersedia? Aku sudah benar-benar bersedia. Tuan, ada seorang gadis muda yang ingin berdagang dengan kita. Hahaha. Oh, rezeki kita datang lagi. Gunakan helah yang sama seperti selalu. Ya, Tuan. Ketika hamba itu keluar, mengambil kesempatan, angsa itu membuat burung merpati milik saudagar terbang, lalu menumbangkan pelita. Hal itu menyebabkan barang dagangan Verina terbakar. Tetapi Verina sudah bersiap sedia. Pedatinya tidak berisi barang berharga. Apa? Bagaimana pedati ini boleh terbakar? Aduh, barang daganganku habis terbakar. Dan itu semua kerana merpati tuanmu. Merpati itu benar-benar menyusahkan. Apa yang telah berlaku? Merpati tuanlah yang menyebabkan pedatiku terbakar habis. Hamba, adakah ini benar? Ya benar, Tuan. Ya, memang benar. Tuan, barang daganganku telah musnah sama sekali kerana merpati tuan. Dan apakah tuntutan balasan yang engkau mahukan? Barang yang kubawa
Aku hanya ingin menukarkannya dengan Eric, yang kini sedang berkhidmat kepada Tuan. Adapun barang yang telah Tuan kehilangan, aku akan membayarnya kemudian. Walaupun kita kehilangan Eric, mereka masih perlu menebus barang yang telah Eric bakar di gudang kita. Baiklah, aku setuju. Hamba cepat panggil Eric. Ya, Tuan. Kita bersetuju menukar Eric dengan barang dagangannya, tetapi ingat mereka masih berhutang kepada kita atas apa yang Eric bakar di gudang. Ya, aku paham. Kami akan berangkat sekarang. Dalam perjalanan pulang, di pertengahan jalan, Eric bertanya kepada Verina. Verina, mengapa engkau tidak selesaikan hutang itu dengan saudagar jahat itu sekaligus? Ini adalah sebahagian daripada rancangan angsa. Mengapa begitu, Angsa? Boleh engkau jelaskan padaku? Perkara ini berlaku bertahun-tahun dahulu dan ada kaitannya dengan bayi perempuan dalam telur itu. Apa? Bayi dalam telur? Kisah itulah yang membawaku ke rumah saudagar itu sejak awal. Angsa, bayi perempuan dalam telur itu ialah aku. Inilah kain yang telah bersamaku sejak kecil. Oh, benar. Engkaulah yang aku cari selama ini. Aku sungguh gembira akhirnya menemui engkau. Angsa, bolehkah engkau memberitahuku siapakah diriku sebenarnya? Sudah tentu, aku akan ceritakan segalanya kepada kalian berdua. Dahulu kala, saudagar jahat itu diberi amanah menjaga engkau setelah kedua ibu bapamu. Tetapi pada suatu hari, dia menggunakan tipu daya terhadap ibu bapamu untuk merampas perniagaan mereka. Kita akan tenggelamkan kapal ini, dan kalian berdua tidak akan kembali. Ibu bapamu berlayar ke laut tanpa mengetahui bahwa kapal itu telah rosak. Malangnya, ibu bapamu meninggal dunia ketika kapal itu karam ke dalam laut, dan saudagar itu merampas perniagaan mereka. Gadis kecil, inilah hukumannya. Kami akan tinggalkan engkau di sini untuk hidup atau mati menurut takdir. Anak kecil, aku akan melindungimu. Aku mempunyai kulit telur ajaib yang akan menjaga keselamatanmu. Aku berharap ada jiwa baik yang akan membesarkanmu. Seperti yang kuharapkan, Verina, engkau memang telah dipelihara dan dibesarkan. Inilah sejarahmu, dan kini akhirnya aku menemui engkau. Oh, hari inilah kisah hidupku. Verina, engkau mesti tabah. Aku tidak apa-apa. Aku akan melawan saudagar jahat itu sampai akhir untuk menuntut keadilan bagi ibu bapakku. Angsa, apa yang harus kita lakukan seterusnya? Aku akan memberikan mereka peta lombong emas, dan kerakusan mereka pasti membawa kebinasaan mereka sendiri. Setelah membincangkan rancangan mereka, Eric dan Verina pergi ke rumah saudagar untuk menyelesaikan barang dagangan yang kononnya mereka berhutang. Kalian datang untuk membayar ganti rugi barang kami, bukan? Ya, benar. Aku akan memberikan kalian peta harta emas untuk menebus kerugian itu. Tetapi ingat, kalian hanya boleh mengambilnya sekali. Baiklah, kami setuju. Saudagar itu pun belayar dengan hanya 2 orangnya, tidak mahu ramai yang tahu. Cepat, muatkan semua emas ke dalam kapal. Tuan, aku sudah memuatkan kapal penuh dengan emas. Muatkan lagi. Kita hanya boleh mengambilnya sekali. Jika kita tunggu lain kali, mungkin ada yang datang mengambil semuanya. Sayang sekali kita hanya bawa sebuah kapal. Kerana kerakusan saudagar itu, dia memuatkan emas sehingga kapal hampir tenggelam. Malangnya bagi mereka, kapal itu tidak mampu menanggung berat lalu karam ke dalam laut. Tolong. Tolong! Akhirnya, kapal mereka tenggelam dan mereka kehilangan harta serta nyawa. Erpulza Eric dan Verina, Dutraktin berkahwin dan menjadi saudagar yang berjaya dengan usaha mereka sendiri. Kisah ini mengajar kita bahawa kerakusan seperti saudagar jahat itu pasti membawa kebinasaan diri sendiri. Tamat.